Tak. Ben, nak. Nanti dulu. Dia selalu last sebab dia semua probok akhir. Ben, ada tak? Ada nak tanya. Pas ni ada satu isu yang dia selalu bawa, iaitu hudud. Dan selalu dia bawa isu hudud ni dia bukan ikhlas, tetapi bermusim. Bila ditimbulkan isu hudud, bahkan benda tu kadang-kadang tak boleh dilaksanakan pun. Bahkan kadang-kadang dia akan jadi makan tuan sendirilah. Jadi minta komen. Ya, masalah dalam hudud ini itu memang trademark, maknanya produk yang PAS jual daripada dulu sampai sekarang. Dan sebenarnya waktu dulu saya ingat bila kita market produk politik atas nama hudud, dia sesuai sebab atas nama hudud itu kita nak bagi faham. Kalau kita nak cerita bahawa kita akan menegakkan hukum-hukum Islam, orang akan tanya hukum apa sebagainya. Jadi kita guna hudud senang, seolah-olah itu mewakili semua, sistem kewangan Islam, semua sebagainya. Jadi itu cara pemasaran politik dulu. Cuma sekarang ini kalau kita sebut hudud, orang mungkin dia hanya akan menarik segmentasi pengundi yang asal. Dia tak akan tambah dah. Sebab orang dah tepu dah. Pengundi di Kelantan, Terengganu memang dia akan terima dan akan memang makan hudud ini. Tetapi di kawasan pantai barat, isu hudud ini tidak terlalu signifikan dalam pemikiran politik mereka. Masalah kita hudud ini ialah tidak ada satu blueprint yang jelas bagaimana hudud itu akan dilaksanakan. Menyebabkan bila kita bincang hudud, kaum-kaum lain ataupun yang agama lain ini hanya nampak potong tangan, potong tangan, potong kaki dan sebagainya. Nak bincang detail tu tak ada dokumen. Yang ada dokumen hanya enactment jenayah Islam di Kelantan dan Terengganu. Dan bila saya baca enactment itu, dia kalau orang yang tak ada asas syariah ataupun ilmu agama ini, masalah besar lah. Antaranya hukum hudud tidak akan dilaksanakan sekiranya pasangan itu berkahwin, umpamanya antara yang enactment hudud di Terengganu. Jadi orang akan tanya, oh senang macam itu, kita berzina, lepas tu nampak orang nak hukum kita kahwin, selesai. Itu benda yang mesti dijelaskan. Sebab itu kita kena terang detail. Saya dalam mesyuarat dengan Institut Polisi Dewan Pemuda, kajian polisi Dewan Pemuda, saya usulkan supaya biar ada orang yang tulis macam mana proses pelaksanaan itu. Jabatan kerajaan yang mana yang akan ambil peranan? Polis saja ke? Ada jabatan lain ke yang kita nak wujudkan? Jadi kita kena detail supaya benda itu yang dibahaskan. Sekarang ini kita bahas atas angin. Nak potong ke tak nak potong, itu saja. Tak ada benda lain. Tetapi kalau kita pergi kepada blueprint jelas, jabatan umpamanya polis, kerja dia ialah tangkap umpamanya, mungkin jabatan agama menyediakan orang-orang yang saksi yang adil untuk jadi macam-macam lah. Benda itu yang kita kena buat. Jadi bila benda itu tak ada, saya ingat dia jadi lompor. Memang saya ada baca penulisan daripada Presiden pun ada, dan Ustaz Khairuddin pun dia ada tulis hudud jawapan dan sebagainya. Tetapi dia menyentuh dari sudut dasar lah. Saya ada baca sikit yang Ustaz Tok Guru pada tulis. Tetapi itu lebih kepada dasar dia. Macam mana kita nak yakinkan hudud memang kena buat. Tetapi yang nak menjelaskan dari sudut agensi mana yang kena buat, apa prosedur dia, berapa hari nak kena tahan dan sebagainya, itu benda yang perlu ditulis. Itu benda yang kita perlu perjelaskan lah. Tetapi itu lebih pada teknikal lah. Maknanya think tank PAS ini boleh main peranan. Cumanya untuk PAS menggugurkan isu hudud daripada kita punya agenda, itu tak perlu. Dulu kita perjuangkan hudud, jangan sebab orang desak maka kita gugurkan, tak perlu. Bukan masalah isu hudud tu yang jadi pertikaian. Masalah dia ialah orang tak jelas. So kalau orang tak jelas, kita kena jelaskan lah. Tak perlu kita nak sembunyi ke, tak perlu kita nak sorok, tak perlu. Sebab sekarang ini pun bukan Islam pun faham, ada yang faham. Dan ada bukan Islam yang nak. Yang ada saya baca komen yang dia kata sekarang ini jenayah makin teruk, tak ada lagi hukuman yang boleh membantras melainkan hudud umpamanya. Jadi proses pendidikan itu perlu berterusan lah. Dan kita kena tengok kurangnya parti Islam berbanding dengan DAP ini. Kalau kita tengok di PAS ni banyak lajnah. Saya duk baca berbelas-belas lajnah kita ada. Tetapi sejauh mana kita berperanan, berfungsi lajnah itu?
DAP dia tak ada biro banyak. Dia ada 5 saja. 5 ataupun 6, saya tak pasti. Tetapi antara biro utama yang ada dalam DAP ni ialah biro Political Education. Political Education Director yang dipegang oleh saudara Liu Ching-tong dan juga Dr. Chong apa nama yang Johor itu. Chong apa nama tak, saya tak ingat. Maknanya lajnah yang penting itu ialah political education, pendidikan politik. Sebab itu orang Cina dia faham isu politik. Bila cerita pasal two-third majority ke apa nama ni, persempadanan semula, orang Cina yang tak ada asas perundangan pun dia tahu benda itu. Sebab proses pendidikan politik itu besar. Jadi saya ingat kalau kita buat lajnah pendidikan politik bagi orang yang utama lah, bagi orang yang cekap sikit menguruskan isu, saya ingat insya-Allah isu hudud ini akan diselesaikan. Satu lagi lajnah besar dalam DAP ialah National Publicity yang dipegang oleh saya ingat Tony Phua tak silap. Tony Phua dan beberapa lagi yang individu yang utama dalam DAP. Jadi maknanya walaupun dia tu tak belajar fiqh keutamaan, fiqh aulawiyat, tetapi keutamaan yang diletakkan dalam nak menang pilihan raya itu cukup cantik. Yang itu yang kita kena belajar daripada Lim Kit Siang. Sebab budaya R&D dalam parti DAP ini memang cukup luar biasa. Dia boleh jelaskan setiap isu yang berlaku itu dengan sedetail-detail. Itu yang hebat. So itu jawapan saya. Baik, Adlan. Sila, Ben. Sebab kita melihat golongan progresif dalam PAS sangat tua jika nak dibandingkan dengan golongan progresif dalam PKR dan DAP. Kita ada Mujahid Surawa, kita ada Husa Musa, tapi berapa umur mereka? Mereka sangat tua jika dibandingkan dengan Rafizi Ramli dan Muizzah, dengan Tony Phua, Ching-tong, Mujahid Surawa, Husa Musa, Khalid Samad, semua sangat tua. Jadi mereka telah dituakan dalam PAS sebelum mereka memegang jawatan serentak. Dan kali ini Husam tak dapat pegang lah di Kelantan. Jadi berapa tahun lagi yang kita nak bagi dia pegang kan? Jadi tak nak saya mengatakan di awal tadi PAS tak ada masa depan. Jadi sekejap lagi saya minta komen lah. Kemudian kerana saya tengok PAS pun nak ketengahkan isu apa kan? Sikit-sikit hudud nama Allah, hudud nama Allah, hudud nama Allah, hudud nama Allah, nama Allah hudud. Kita takkan jumpa isu yang lain lah daripada PAS. Kalau saudara Hasbi akan jadi MP itu mungkin akan ada isu yang lain lah. Tapi bila kan? Sebab golongan pemuda akan mencantas siapa saja yang akan berbeza. Dan kemudian bila PAS dapat negeri, apa yang dia orang buat? Melainkan tulis khot negeri Islam dan tulisan Jawi. Kemudian kalau kita ikut Islam ada hizbah, tapi PAS tak buat hizbah. Tapi orang kafir ataupun orang yang katanya liberal, dia buat sel cat dan cat. Tapi kita yang Islam tak ada nak buat macam tu. Kita sibuk pada nama, pada konsep, tapi kita tak buat. Jadi macam mana? Saya minta komen nanti persoalan saya tadi, saya nampak PAS tidak ada masa depan. Lepas PRU itu. Baik. Okey, jawab terus. Anak asal je. Biasa kena tanding ketua muda. Dia ialah pandangan best ni memang biasa keras lah. Tapi ada benarnya dalam keras dan sinis itu banyak yang benar dan saya mengikuti dengan rapat lah. Cuma tak komen, takut kena belasah. Nak kata betul lah, tengok pada apa nama ni yang disebut progresif PAS yang nak tua, saya pun tengok betul juga. Yang progresif itu umurnya 50-an dan ataupun hujung 40-an. Di kalangan PKR dan DAP yang muda itu agak ramai. Dia sebenarnya kalau nak kata tak ada yang kalau tak ada apa nama ni Rafizi atau Mukhairi dalam PAS, saya ingat tak benar. Sebab PAS ni ahli dia paling ramai. Dan apa nama ni pekadiran luar negara, orang cerdik pandai pada luar negara pun ramai. Cuma bagaimana kita nak gilap orang-orang ini, nak diasuh supaya mereka ini boleh menonjol. Siapa sangka orang yang nama Nizar Jamaluddin boleh jadi menteri besar, bertahan sebelum dipancung. Orang tak kenal dia. Tiba-tiba bangkit, dia boleh lebih hebat daripada menteri besar UMNO yang sebelumnya.
Jadi maknanya macam mana sistem kita nak diuruskan, sistem kita ini nak menguruskan supaya orang tenaga muda ni boleh digilap dan boleh menonjol untuk ganti. Saya ingat memang ada masalah besar, dan kalau nak kata tak ada masa depan itu berat juga, tetapi masa depan ada, cuma agak gelap, agak malam. Agak malam. Dia macam ada sinar di hujung jalan, tetapi sinar itu kadang ada, kadang tak ada. Tetapi bila saya bergaul, bila saya masuk tengok pimpinan pemuda PAS, saya tengok ramai yang progresif. Antaranya yang kita boleh sebut yang tak menonjol sekarang lah, antaranya Ustaz Nazri Cik. Ustaz Nazri Cik, saya selalu berbual dengan dia. Pandangan dia progresif. Umpamanya Saudara Syahir Cik Sulaiman, ekonomis daripada Saim Darby, sekarang ini dia pegang sebagai pengarah Institut Kajian Polisi Pemuda. Saya nampak pemikiran dia advance. Ustaz Ramadan Fitri, walaupun daripada jalur ulama, tetapi pemikiran dia advance. Dan ramai lagi lah. Tetapi golongan ini bagaimana nak diuruskan? Itu persoalan kita. Tenaga, sumber manusia itu banyak. Tapi macam mana nak diuruskan? Pemimpin ini, selain daripada nak menguruskan parti, dia juga menguruskan sumber manusia. Kalau dia biarkan hanya dia yang menonjol, yang kecil-kecil ini hanya jadi support system kepada dia, jam lah. Orang nampak dia je lah. Dan orang akan hentam dia saja. Tetapi kalau dia cerdik, macam tengok PKR, bila dia rasa parti dia dah agak tua, dan beberapa pimpinan lompat, macam Ruslan Kasim lompat, Izam lompat, ramai yang lompat. Anwar ini cerdik. Dia memang seorang yang cukup intelligent dari sudut politik. Dia boleh gilap balik Rafizi, diwujudkan jawatan tak tahu daripada mana, jawatan pengarah strategi. Dia wujudkan, Rafizi cakaplah apa nak cakap. Itu cara pemimpin. Dia tengok potensi, dia tak kira birokrasi ada ke tidak jawatan, tak penting. Yang penting ialah matlamat dia supaya telinga pemimpin UMNO ini panas. Itu. That's why kita ni, silap kita ialah kita terlalu berorientasikan pendekatan. Tengok dia bercakap tak ada ayat Quran sikit, ini liberal. Umpamanya tengok dia bercakap lain sikit, ini macam-macam. Ini tak boleh dibuat. Ini tak sewajarnya kita budayakan. Kita mesti menguruskan. Takkanlah orang itu daripada muda duduk dalam PAS, berkecimpung, berkorban. Itu kadang-kadang ada macam saudara Suhaizan. Saudara Suhaizan pada Johor, Suhaizan Kayat, dipecat daripada pensyarah UTM, bergiat sepenuh masa dalam PAS. Bila nak bertanding timbalan ketua pemuda, ada suara-suara sinis yang kata dia ini parasi dan sebagainya. Benda ini saya ingat tak patut lah. Kalau dia baru masuk semalam jadi ahli PAS, mungkin kita boleh kata, mungkin Anwar nak hantar ke Mahathir nak hantar kan. Tetapi dia dah lama aktivis dah lama. So saya ingat kita kena buat satu buku lah, pengurusan perbezaan. Kita kena cerita balik macam mana Mahathir ni menguruskan musuh dia. Macam mana UMNO boleh menguruskan musuh politik? Contoh kita tengok PPP, Parti Kemajuan Rakyat. PPP ni parti besar. PPP pernah hampir perintah Perak tahun 69. Dapat beberapa kerusi parlimen di Selangor, beberapa kerusi DUN di Selangor, dan agak signifikan pengaruh PPP ataupun dulu PKR, Parti Kemajuan Rakyat. Pimpinan Sivana Sigem bersaudara, dua orang adik-beradik. Tetapi cara perikatan, cara Tun Razak nak leburkan pengaruh dia ialah ajak mereka ini masuk dalam perikatan bentuk Barisan Nasional. Bila dah duduk sekali, dah tidur sekatil, dah duduk sebilik, orang ini ataupun PPP ini pengaruh dia dilumpuhkan sikit demi sedikit. Sekarang ini PPP tak ada kerusi pun. Di peringkat DUN dengan Parlimen tak ada kerusi. Hari itu dalam PRU 13 hanya diberi kerusi, saya ingat Kepung, tak silap saya, MKV diberi Kepung. Memang tak menang lah. Kepung itu memang kalah majoriti puluh-puluh ribu. Begitu juga dengan Parti Gerakan ataupun dulu Parti Gerakan Rakyat Malaysia, GRM, yang dipimpin oleh Dr. Lim Chong Yu, orang hebat. Lepas Lim Kit Siang, saya ingat dia lah tokoh politik yang luar biasa di kalangan kaum Cina. Tetapi cerdiknya pemimpin Tun Razak ini, UMNO ini, dia tengok orang tu kuat, dia ajak masuk dia. Bila masuk dia bagilah, jadi ke jawatan ketua menteri kejap, jadi itu menteri itu ini sekejap. Tapi bila dia dah kenal orang itu, dia dah tahu Lim Chong Yu ini apa kelemahan dia,
dia dah tahu kelemahan JRM, maka dia akan lumpuhkan parti itu. Sebab itu sekarang ini UMNO parti yang kuat dalam Barisan Nasional. MCA pun bungkus, MIC bungkus, gerakan bungkus, semua bungkus. Tapi UMNO masih teguh. Walaupun penuh dengan rasuah, tetapi kecerdikan politik mereka itu menyebabkan mereka bertahan. Dan kita kena belajar daripada UMNO. Walaupun UMNO ini musuh kepada PAS, kita kena belajar. Sebab itu berbalik kepada soalan saudara Ben tadi, soal progresif tak progresif ini lebih kepada pengurusan dalam parti. Kalau kita berorientasikan matlamat, kita akan ambil sesiapa saja yang cerdik untuk jadi ahli kita. Macam saudara Saiful Wanjar, Wan Saiful Wanjar, itu ahli PAS. Ahli PAS seumur hidup. Pernah jadi Amir di UK, Hizbi, saya dipahamkan. Memang orang komit. Sekarang ini pun dia klaim dia masih ahli PAS. Tetapi sebab dia pernah menyertai parti buruh, saya dipahamkan. Dia pernah sertai parti buruh, maka kita pun dicantas. Sebab ialah parti lain. Sedangkan Tun Razak waktu dia belajar di UK pun, dia menyertai parti buruh. Tun Razak, adakah UMNO menolak dia? Tidak. UMNO mengambil unsur yang terbaik untuk perkuatkan dia. Bila dia rasa orang tu buat onar sikit, dia akan tendang. Itu yang berlaku pada Anwar. Itu cerita di UMNO. Dia menguruskan, dia ambil Anwar masuk, basuh, uruskan, pegang serang seluruh negara supaya kita kekal bertahan. Pertahankan dia waktu bertembung dengan Musa Hitam, pertahankan dia waktu bertembung dengan Tengku Razali. Dan memang Mahathir bertahan lama sebab antaranya sebab Anwar. Tetapi bila dia tengok Anwar ni boleh mencabar dia, maka dia pun selamat jalan kepada Anwar. Itu yang berlaku. Hebat cerdik Mahathir ni. So kita ni parti yang dasarnya Islam, sistemnya cukup saya masuk, saya join ialah usrah sikit sebanyak daripada tingkat 4. Dan saya tengok sistem dia cukup tersusun. Cukup maknanya kalau kita tengok maknanya DAP pun kagum pada PAS dari sudut tanzim ini, dari sudut organisasi. Tetapi kenapa kita takut untuk menerima orang yang berbeza, yang progresif? Rafizi itu orang Besut, lahir di Besut, membesar di Kemaman. Kenapa kita tak boleh pujuk dia untuk masuk? Saifuddin itu asal orang PAS umpamanya. Ramai pimpinan-pimpinan yang asalnya Syabri, saya sebut Syabri. Syabri ini di kampus dia nakib kepada Husam. Maknanya memang PAS lah. Fuad Zarkashi nakib kepada Husam. Fuad Zarkashi itu saya tak pastilah, tapi Syabri itu nakib. Fuad juga PAS dulu. Tetapi saya dipahamkan bila dia join sekejap Institut Berakan, saya dipahamkan. Fakta ini mungkin boleh check, double check. Wujud perbezaan pendapat, dia ini agak condong untuk mendengar idea sosialis. Idea yang agak sosialis sebab dia pun harus lecturer ekonomi. Memang kita belajar sosialis ini bukan satu agama. Sosialis ini idea ekonomi pun kita boleh ambil. Jadi dia lihat itu kecondongan kepada sosialis itu sebagai masalah besar kepada PAS, dan dia ni seolah-olah macam di hijack, dipinggirkan. Tapi Syabri ni sebab dia PAS, dia tak masuk UMNO. Dia balik ke UM jadi lecturer. Bila Tengku Razali nak lawan dengan Mahathir, memang dia seronok lah sebab dia benci pada UMNO. Dia menyertai Tengku Razali, Semangat 46, tanding di Kemamang, kalah tanding di Kuantan, Indra Mahkota tak salah, pun kalah. Tapi bila Tengku Razali masuk UMNO, dia pun masuk UMNO sekali. Sebab nak masuk PAS dia dah tahu dah, PAS ni payah nak terima orang macam dia. Jadi masuk UMNO, sekarang ni jadi menteri UMNO. Bila saya sebut Syabri ni, ada kawan-kawan kata, oh Syabri itu dia nak harta, dia ni gila pangkat, gila jawatan. Saya ingat tak betul. Sebab Syabri ni, waktu saya duduk kat UM, anak dia kawan saya. Dan ada kawan saya lah, kawan-kawan satu kolej ni pergi beraya rumah dia. Dia duduk rumah flat. Beraya itu belaga lutut. Pagi-pagi nampak dia keluar daripada, saya ingat flat area lembah pantai lah, Kerinci, Syabri Cik. Kediaman menteri tak duduk. Maknanya memang dia menteri yang dihormati dari sudut zuhud dia tu. Jadi makna orang macam ni pun kita dah sia-siakan. Berapa ramai lagi Syabri yang ada dalam PAS sekarang ni yang muda, yang mungkin akan merajuk ataupun akan dipinggirkan dan akan ambil alternatif lain daripada PAS. Itu yang kita kena fikirkan. So saya ingat dan yang terakhir saya soal Hizbah. Dari sudut Hizbah ini di di Terengganu kita ada diwujudkan jawatan Exco Hizbah, dan PAS melantik bekas Ketua Hakim Negara Tun Saleh Abbas sebagai Exco Hizbah. Cumanya saya ingat dia punya pelaksanaan dia itu tidak ditumpu terlalu baik, terlalu
tak difokuskan sangat. Jadi dia macam ada pun hidup segan mati tak mau. Jadi benda itu memang satu kekurangan lah. Begitu juga di Kedah saya ingat tidak ada satu badan khusus. Memang sayang lah. Di Penang kita ada CAT, di Selangor ada Selcat. Walaupun Selcat itu sekarang ini saya tak tahu hidup ataupun tidak, tetapi orang nampak kesungguhan parti pembangkang untuk cater kelebihan, untuk ambil kelebihan yang tak ada pada UMNO. Kita tak ambil benda itu. Di Kelantan, hisbah dia ialah pada batang tubuh Tok Guru. Dia tidak diinstitusikan. Sekarang saya tak pastilah macam mana. Tetapi dulu memang batang tubuh Tok Guru itu kuat. Jadi orang nak curi balak ke apa tu jadi payah sikit. Dululah. Sekarang tak tahu. Sekarang kita kena check lah macam mana. So memang saya setujulah dengan poin hisbah itu perlu diperkasakan di negeri-negeri yang pas perintah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Panji dan Saudara Hasbi. Soalan saya lebih menjurus kepada konsep kepimpinan atau kepemimpinan ulama NAPAS. Jadi apa yang ditulis oleh Saudara Hasbi yang menjadi kontroversial hari ini, iaitu apa yang anda baca, boleh anda baca? Okay. Apa yang menjadi masalah adalah apabila konsep ini disalahgunakan oleh segelintir individu dan parti untuk menjadi pemimpin. Ada pemimpin yang tidak kompeten tetapi dilantik menjadi pimpinan hanya semata-mata kerana dia berada dalam jalur ulama. Okey, jadi itu ayatnya antara yang menjadi kritikan buku terhadap buku Tuan Hasbi lah. Jadi sebenarnya apa syarah kepada matan ini sebenarnya? Maknanya kepimpinan ulama yang bagaimana yang sebenarnya Hasbi mahukan, dan kalau hari ini pimpinan ulama tu masih belum cukup sempurna di mata Tuan Hasbi, maka kalau nak berkasakan kepimpinan ulama tu, bagaimana nak berkasakan apa dalam penyelesaian lah, supaya tidak timbul lagi polemik dalam parti, tidak pertembungan ulama nasional dan sebagainya yang Erdogan ini pro presiden, pro Erdogan dan sebagainya yang Anwaris yang banyak merugikan sebenarnya. Kita banyak berbalah dalam isu ni sehingga kita tidak tumpu kepada pilihan raya dan sebagainya nak jatuhkan rejim UMNO ni. Jadi mohon penjelasan daripada Saudara Hasbi. Istilah perkasa tu bahaya tu. Soal kepimpinan ulama ini ialah kita ada pandangan yang banyak lah. Ada pandangan yang kata kita tak perlu kepada doktrin sebegini. Kepimpinan ulama ini ada yang takrifkan sebagai ada majlis syura dan dewan ulama. Tetapi ada juga takrif yang kata kepimpinan ulama ni mesti semuanya ulama. Jadi dia masalah kepimpinan ulama ni bukan pada konsep itu, masalah dia pada tafsiran orang. Ada orang yang ditafsir semua yang jadi pimpinan itu semua mesti ustaz. Sebab dia kata ulama semua kena pimpin. Ada orang yang, jadi saya ingat penyelesaian dia ialah kita kena rujuk kepada perlembagaan. Perlembagaan kata macam mana? Apa maksud kepimpinan ulama? Bila saya rujuk, definisi itu agak longgar. Dia tak berapa jelas lah. Jadi kita mesti, saya cadang lah kalau ada ahli yang boleh pergi muktamar pada kali ini, supaya bertanya ataupun kita minta ketetapan daripada muktamar PAS yang akan datang yang 59 ini, apa sebenarnya definisi kepimpinan ulama yang sebenarnya. Itu benda itu sebab ia dipersetujui, supaya benda itu dipersetujui dan jelas di kalangan ahli, tak wujud pertikaian. Sebab bagi saya memang saya setuju kepimpinan ulama, sebab lawan kepada kepimpinan ulama ialah kepimpinan juhala, kepimpinan orang-orang jahil, orang-orang bodoh. Siapa nak dipimpin oleh orang bodoh? Jadi saya punya definisi itu saja. So sama ada nak kata mesti berjanggut, mesti berserban, itu saya ingat bukan definisinya lah. Macam Tok Guru ni Aziz kata, ahli PAS ini yang jadi pimpinan semuanya ulama. Beza dia sikit banyak je. Ada yang ilmu dia banyak, warak dia lebih sikit, sikoh dia tinggi, macam-macam. Jadi tak timbul patutnya pertikaian. Cuma saya tulis dalam buku ini, betul lah, saya memang tulis dan ini jadi pertikaian yang cukup hangat lah. Di Mesir buku ini diharamkan. Di Mesir saya cetak 1000 unit buku, 500 terjual, 500 tu kena bawa balik Malaysia sebab disekat. Saya tak tahu apa nama persatuan mana yang haramkan. Saya pun tak berminat nak tahulah. Tetapi bila baca balik, apa sebab dia? Ada yang kata ni sebab inilah. Saya tengok bila saya sebut apa yang menjadi masalah adalah apabila konsep ini disalahgunakan oleh segelintir individu dalam parti untuk jadi pemimpin. Siapa yang boleh menafikan kenyataan ini? Tak ada orang boleh
nafikan. Memang wujud sesetengah yang naik kerana dia bawa imej sebagai ulama. Dia kadang-kadang bukan ulama pun. Dia tidak ada ilmu yang sedalam Tok Guru Ni Aziz, Tok Guru Hajadi pun. Tetapi dengan gaya janggut panjang sikit, pakai serban sebagainya, dia boleh claim saya ulama. Saya pun mudah nak naik. Boleh jadi imam, boleh jadi tazkirah. Yes. Dan saya bila tulis benda ini, saya mendengar pandangan. Sebab itu kalau tuan-tuan perasan dalam buku saya sebelum saya terbitkan, saya tanya apa pandangan tuan-tuan, mengapa PAS kalah teruk ini, PAS tak dapat kerusi yang paling banyak di kalangan pakatan. Antara yang sebut ialah supaya kepimpinan ulama ni didefinisikan semula. Dan ada kawan-kawan yang saya call, dia kata ada calon di kawasan ini jadi calon sebab pakai serban, pakai jubah, jadi tok imam sekali-sekala naik jadi calon, tak tahu, tak ada kelulusan apa. Jadi saya bimbang, kita bukan nak tak setuju dengan kepimpinan ulama, kita setuju. Cuma kita bimbang kepimpinan ulama ini disalahgunakan. Dia, bagi saya lah, kalau saya ni ulama pun, saya ingat saya tak perlu kepada apa-apa doktrin. Macam Tok Guru Haji Hadi, dia tak perlukan konsep ini untuk naik. Sebab memang dia akan naik. Kalau tak ada konsep kepimpinan ulama, adakah ada orang yang boleh bagi jaminan bahawa Tok Guru tak akan jadi presiden? Cuma wujud konsep ini supaya kita pertegaskan prinsip Islam waktu tahun 82. Datuk Asri itu jangan goyang sangat, kena fokus kepada dasar Islam. Dan kita wujudkan Majlis Syura Ulama untuk bimbing. Kalau presiden ini buat hal, umpamanya presiden kata kita nak bergabung dengan umpamanya nak benarkan kilang arak dibuka di Kelantan umpamanya. So Majlis Syura dia boleh buat ketetapan. Sama ada mungkin nak pecat ke, nak buat apa-apa, terpulang lah. Jadi ini antara kelemahan juga. Kita pun tak tahu apa peranan yang jelas Majlis Syura itu. Kadang-kadang saya pun baca perlembagaan PAS juga. Saya tengok kalau katakan presiden menyeleweng, apa Majlis Syura boleh buat? Adakah sekadar nasihat atau boleh pecat umpamanya? Jadi kalau Majlis Syura ini dah jelas peranan dia, kita nak takut apa? Kita letak doktor ataupun orang yang biasa jadi presiden pun tak akan jadi masalah, sebab sistem struktur parti itu dah cukup kuat untuk jaga. Jadi saya terpulanglah, saya mencadangkan dalam buku ini supaya kepimpinan ulama ini diperkasakan kepada kepimpinan ulama kompeten. Supaya ulama yang dipilih itu betul-betul boleh mengurus, betul-betul boleh faham selok-belok politik dan sebagainya. Sebab kalau kita nak tengok dari sudut integriti, ulama ini memang tak ada masalah. Jarang ataupun memang tak pernah kita dengar ulama curi itu ini. Saya tak tahulah, saya tak pernah dengar. Tetapi dari sudut bila pernah berlaku di Terengganu, bila menang 99 dulu, ada pegawai kerajaan yang dia beritahu saya. Dia kata, ustaz, saya tak nak sebut nama lah. Dia kata ustaz ni dia datang mesyuarat pakai jubah. Tak apalah pakai jubah, jubah itu sunnah, itu bukan pertikaian kita. Tetapi bila chair meeting, tak tahu chair meeting, tak reti nak mempengerusikan mesyuarat, habis merapu. Jadi benda ini kita kena dengar. Ini pandangan pegawai kerajaan, kita mesti dengar. Kelemahan kita mesti kita akui. Jadi kita kena pilih yang betul-betul lah. Ulama yang betul-betul boleh pimpin. Jangan ulama jadian yang baru sehari dua masuk PAS, pakai jubah, pakai apa, berlakon jadi tok guru. Jangan. Kita nak orang yang betul-betul pure, dia punya ulama dia itu. Macam tok guru kita, macam Ustaz Harun sebagainya, Ustaz Dr. Harun dan sebagainya, yang betul-betul ada ilmu. Itu yang membezakan. Jadi saya ingat buku KYT ni tak perlu pun nak diwujud pertikaian, buang masa je. Saya pun ingat malah nak layan. Sebab yang dipertikaikan itu benda-benda yang melibatkan tafsiran dia. Saya hanya bertanggungjawab pada apa yang saya tulis, bukan apa yang orang faham. Sebab pemahaman orang ini pelbagai. Kalau 1000 pemahaman yang berbeza yang salah, adakah saya perlu bertanggungjawab? Jadi tak perlulah. So tak ada benda. Mesej dalam buku ini ialah di belakang itu bab 4, baca yang itu. Kalau tak setuju, bahas yang itu. Tak payahlah nak pusing bahasa ini sebagainya. Benda itu membuang masa dan tak bantu untuk kemenangan PAS dalam pilihan raya yang akan datang. Kita hanya ada 1,700, saya ingat 1,700 hari saja lagi untuk menang dalam pilihan raya. Jadi jumlah ini kalau kita habiskan 500 hari untuk bergaduh, 500 hari untuk label orang, 500 hari untuk jadi cyber trooper serang pimpinan sama sendiri, kita cuma ada lebih kurang dalam 200 hari saja untuk menang dalam pilihan raya. UMNO 24 jam sehari dia memang fikir macam mana nak kalahkan PAS. Jadi sayanglah. Kita dah sebulan sebelum pilihan raya baru fikir nak menang. Memang kalah lah. Tak payah tunggu keputusan, memang kalah. Itu saja.
Okay, right, sila. Assalamualaikum. Nama saya Mahdi. Saya tertarik dengan saudara Hasbi menyatakan pada awalnya apa tujuan kita adalah dengan mengetengahkan maqasid yang saya faham maqasid syariah, bukan begitu? Ya, betul. Maqasid syariah bagi saya sangat luas dan kompleks, sangat komplit. Apa yang saya nampak PAS pada hari ini dengan pendekatan seperti hudud sangat kecil dibandingkan dengan maqasid syariah, iaitu satu topik yang lebih luas daripada hukum hudud. Kalau hukum hudud sendiri sekarang ini sangat longgar dan tidak dapat difahami oleh masyarakat Malaysia, bagaimana saudara Hasbi dengan jaminan, dengan yakin maksud saya, akan difaham oleh rakyat Malaysia maqasid syariah ini? Yang kedua, saya menyentuh bab hukum hudud. Hukum hudud dalam maqasid syariah terletak pada yang terakhir dalam 5 maqasid, iaitu hifzul mal. Dan bagi saya ini sangat kecil, dan apa pendekatan PAS buat pada hari ini bagi saya sangat mungkin ini bersifat peribadi, tapi ia nampak seperti retorik semata-mata. Seperti contoh, implementation hukum hudud itu sendiri sangat kabur. Seperti mana Saudi membuat orang yang menangkap ataupun yang membanteras jenayah adalah polis akhlak, dan polis akhlak di Saudi direkrut dari kalangan penjenayah. Ya, ini satu fakta yang sangat ramai orang tidak tahu. Bukan polis, itu sebab ada kes seperti satu orang perempuan yang tidak boleh memandu, dan dia sangat famous di kalangan westerners sekarang ni sebab dia mempertegakkan hak untuk memandu. Dan Raja Saudi menjawab, dalam undang-undang Saudi sendiri tidak ada larangan untuk perempuan memandu, tetapi dalam hukum akhlak tidak boleh. Jadi maknanya hukum dia tidak, it's not on paper. Jadi maknanya sangat longgar. Walaupun di Saudi ianya sangat longgar. Bagaimana hukum-hukum ini hendak dilaksanakan oleh PAS? Yang ketiga, apa yang saya nampak pendekatan maqasid syariah terletak kepada the essence of Islam. Maknanya bukan kita perlu mencanang hukum atau apa saja, tapi apa yang kita boleh lihat seperti negara-negara Eropah, seperti negara Skandinavian, di Jerman, hukumnya sangat Islamik. Cuma diorang tak ada akidah. Sangat-sangat Islamik kalau nak ikutkan. Bagi saya satu pendapat peribadi, adakah Majlis Syura dalam PAS ingin mengikuti Majlis Syura yang dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana ini satu lagi pendapat peribadi saya, yang mana sistem syura Rasul telah gagal, bukan sahaja pada masa kini, tapi setelah sahabat yang keempat, iaitu Sayyidina Ali. Sayyidina Ali dilantik menjadi khilafah, dan selepas itu ianya terkubur. Sistem khilafah itu sendiri terkubur. Sedangkan tamadun Islam sangat panjang. Sistem khilafah hanya kekal selepas Nabi sebanyak 4 kali sahaja. Maknanya ia adalah sistem yang gagal. Mungkin sistem itu boleh diperbaiki, tetapi sejauh mana pendekatan PAS untuk memperbaiki
sistem khilafah, sedangkan isu hudud pun tak boleh buat. Itu saja. Terima kasih. Yang pertamanya berkenaan pandangan yang awal itu pandangan, dan saya setuju hampir sepenuhnya lah. Saya ingat bila kita terlalu bincang tentang program yang kecil, bukanlah kecil ya, tapi Tok Guru Ajadi pun dia ada sebut bahawa hudud ini 0.001 kepada keseluruhan. Cuma silap kita ialah kita terlalu lama menggunakan modal hudud itu sebagai modal politik. Sepatutnya dia di waktu yang dulu lah, maknanya zaman 80-an itu, kita boleh gunakan hudud itu sebagai modal untuk nak bagi faham bahawa sistem Islam keseluruhan itu dulu. Sekarang ini perubahan itu berlaku. Bila kita sebut negara berkebajikan, dia lebih umum. Tetapi walaupun sedikit terlewat, program itu tidak nampak. Tahun 2008 agenda kita ialah agenda negara berkebajikan. Memang cantik, dan itu saya percaya itu hasil brainstorm dalam PPP, Pusat Penyelidikan PAS, yang dipimpin oleh Ustaz Dr. Zulkifli Ahmad. Dipersetujui oleh pimpinan PAS Pusat selepas dibincangkan dengan MASAP. Cuma kita tengok apa program dalam negara berkebajikan, itu masalah. Rakyat sekarang ni dia tak kira lah ideologi apa. Dia tak kira lah ada maqasid ke apa benda tu, dia tak kira. Yang penting apa program kita. Najib dia tak ada pun. Memanglah dulu dia bawa maqasid syariah walaupun sebut tak berapa betul. Tetapi dia ada program dia. Dia bawa BRIM walaupun menjahanamkan duit rakyat sampai kita terpaksa tanggung begitu banyak hutang. Tetapi itu program yang orang nampak. BRIM, karismanya, kedai satu Malaysia, krim, macam-macam. Baca buku, tayar teksi, macam-macam. Jadi orang nampak benda itu. Rakyat ini dia tak bincang ideologi dalam-dalam, dia tak bincang. Dia tak bincang macam mana pendekatan kita nak begitu ke begini, dia tak bincang. Dia nak tengok ialah program. Jadi kita ni sebenarnya jalan mudah kita ialah apa program dalam negara berkebajikan itu. Itu yang sepatutnya menjadi tumpuan utama lah. Jadi bila pandangan saudara tadi soal bila kita tak dapat nak menjelaskan isu hudud, kita dah gagal, memanglah nampak agak sukar lah untuk kita nak jelaskan benda yang lebih besar, maqasid syariah yang lain yang lebih utama. Jadi tetapi benda ini kalau kita fokus kepada R&D dalam parti, kita perkasakan, dan kita tak berkira untuk belanjakan sikit duit untuk perkasakan R&D, saya percaya bahawa benda-benda ini akan selesai. Masalah kita sekarang ialah R&D itu tak ada. Bukanlah tak ada, maknanya tak berapa nak ada. Yang menulis buku dalam PAS ini orang yang sama. Tok Guru Ajadi menulis, Tok Guru Ni Aziz, orang yang sama. Dan topik itu juga kadang-kadang sama. Tak ada lagi yang lain yang mahir ekonomi tulis tentang percukaian umpamanya. Mahir dalam percukaian, buat perbandingan GST dengan VAT umpamanya. Sekarang ini kita pun tak faham. GST lebih baik ke VAT yang lebih baik. Jadi perlukan ramai orang yang menulis. Bidang politik lagi lah. Kalau kita perasan apa yang disebarkan oleh UMNO, 30 tuduhan kepada DAP. Dalam 30 tuduhan itu satu je yang masuk akal. Satu saja yang masuk akal. Yang lain semua tak masuk akal. Dia kata DAP akan jadikan negara Kristian, macam-macam. Tetapi ramai orang percaya. Kalau tuan-tuan perasan, yang share 30 tuduhan itu bukan macai UMNO, bukan cyber trooper UMNO. Yang share itu termasuk lecturer-lecturer yang condong kepada UMNO, doktor-doktor yang minat kepada UMNO. Ramai yang memang graduate yang share. Maknanya orang kita ni memang tak baca lah. Education, political education di kalangan orang Melayu terutamanya terlalu teruk. Sebab parti yang nak cater undi orang Melayu ni tak buat R&D. Itu masalah besar. Saya ingat kalau setiap pimpinan boleh menulis, yang jadi AJK Lajnah Pusat itu ada satu buku at least, saya percaya yang keputusan akan berbeza. DAP hampir semua pimpinan dia menulis. Yang tak menulis, dia merangka program. Macam Lingguatnya saya tak jumpa lagi buku, saya tak tahu ada ke tidak. Tapi program dia itu ialah tulisan dia. CAT di Penang, itu ialah tulisan dia. Jadi kita nampak bahawa pemimpin DAP ini ada idea dia. Jadi kita ni di mana? Sebab itu kalau kita boleh budayakan R&D, saya ingat maqasid datanglah apa maqasid pun tak jadi masalah. Saya ingat begitu. So itu sajalah. Jadi hudud macam mana? Kena buang lah. Kekal kan, cuma perlu perjelas.
Dah kayak gitu boleh jelaskan. Susah nak faham. That's why kena buat R&D. Okey, right. Siapa yang melatih? Ladies first. Tak nak pakai ni boleh tak? Saya nak tanya tadi, Cik Hasbi ada cakap pasal PAS ni mencuri hati orang Melayu kan. Saya bantu untuk election kat Pening tau. Dan apa yang jadi kat Pening, dekat sana, apa yang saya nampak lah, PAS kat sana terlalu excited untuk menang. Sampai macam kes apa yang jadi kat Cikgu Bat, pecah undi kan, bila Yusni Mak Piah pun nak bertanding. Dan ada benda yang saya rasa orang PAS tahulah apa yang jadi, Yusni Mak Piah buat apa dekat Cikgu Bat apa semua. Dan Dr. Norella, saya bantu dia untuk election, apa yang dia kena, orang PAS pukul dia apa semua, benda-benda tu saya nampak benda. Dan kita orang buat postmortem, undi orang Melayu banyak hilang disebabkan PAS sendirilah. Macam macam ni. Lepas tu dengan statement daripada Tuan Guru Haji Adik yang pasal pel kuda kan, benda tu nampak macam kita macam ni, Pakatan Rakyat sendiri tak percaya sesama sendiri. Benda tu dah jadikan orang yang atas pagar ni dah tak percayakan Pakatan Rakyat sendiri. Jadinya saya nampak mungkin Cik Hasmi boleh bagi pendapat lah. Dan saya nampak sebenarnya PAS mungkin dia macam tak berapa nak profesional kot dalam politik. Dia tak pandai-pandai politik lah. Dan Pening sendiri, kalau kita tengok DAP, Pening yang diperintah oleh Pening, Pening yang diperintah oleh DAP dan PAS diperintah oleh Kelantan, perintah PAS. Kita boleh tengok daripada segi kebersihan diorang sendiri, perbezaan kemajuan. Jadinya saya nampak macam mungkin dari segi macam tutup aurat semua tu betul lah, kita nampak PAS lagi bagus lah. Tapi benda-benda ni belum ada lagi saya nampak negeri yang dipimpin PAS yang boleh dijadikan contoh. Mungkinlah pendapat saya. Okey. Right. Itu tolong DAP Dia berkait dengan tingkah laku setengah ahli PAS, pimpinan PAS di Pulau Pinang. Itu benda yang kita ialah kalau kita dengar penjelasan pimpinan PAS ada asas. Dan bila kita dengar pandangan daripada PKR dan juga mungkin kawan DAP juga ada asas. Cuma dalam kita nak mengadili dua-dua benda ini, kita mesti melihat kerangka yang lebih besar. Kerangka yang lebih besar ialah menjatuhkan UMNO, menumbangkan parti Barisan Nasional. Itu kerangka yang lebih besar. Itu matlamat kita yang lebih besar. Jadi saya ingat kalau kita fokus kepada matlamat, kita akan selesai. Saya nak ambil satu pengalaman lah waktu duduk di UM dulu. Kita ada pilihan raya kampus tahun 2000. Dulu kampus UM ini memang pembangkang kuat lah, pro ataupun pro mahasiswa. Dulunya nama macam-macam, Nadi lah, GMUM macam-macam. Tapi yang pro pembangkang di UM kuat dulu. Cuma bila dia nampak pasca reformasi memang solid sokong pembangkang, menyebabkan UMNO melalui pemuda dan juga puteri UMNO yang dicatur oleh antara pencaturnya ialah, saya dipahamkan, ialah Khairi Jamaluddin, pegawai khas Timbalan Perdana Menteri waktu itu, mencaturkan supaya kita mesti menawan kampus utama dan juga kampus-kampus baru. Itu waktu itu. Jadi grand design dia buat. Macam mana dia buat? Dia buat ialah dengan doktrin. Masuk saja pelajar baru, kita doktrin dengan ceramah daripada pimpinan UMNO, burukkan mahasiswa yang pro kepada pembangkang, burukkan Gamis, burukkan SMM dan sebagainya. SMM belum ada pada waktu itu. Burukkan saya ingat bukan. Adalah nama yang zaman Ustaz Zaharuddin dan sebelum itu. Jadi program itu menyebabkan memang kampus akhirnya dikuasai sepenuhnya oleh UMNO dan Barisan Nasional waktu itu. Memang payah kita nak bertanding. Tahun 2003 memang hampir solid semua menang. UM tumbang 2004-2005 bila kita tak bertanding. UIA memang tak tumbang lah, kecuali saya ingat 2005-2006 dia tak bertanding. Tapi dia boykot. Tapi nak ceritanya memang dia berjaya untuk dapat sokongan daripada pelajar. Memang kita payah nak masuk. Dan antara yang kita buat untuk masuk ialah kita cuba nak masuk kempen dalam kolej kediaman. Kita nak masuk sebab kita nak bagi bahan kempen kita. Jadi tahun pertama buat tak dapat. Tahun 2005 pun gagal lagi. 2006 pun masih belum. Sampai terlekat dalam pemikiran kita di kalangan ahli pendukung kita bahawa nak menang kita mesti masuk dalam kolej. Dia lekat begitu.
Sedangkan nak menang bukan masuk dalam kolej. Nak menang ialah maklumat kempen kita sampai kepada orang dalam kolej. Dia ada beza. Jadi apa yang kita buat tahun 2007, 2008 2009 ialah kita tak masuk kolej di UM. Apa yang kita buat ialah kita buat satu laman blog, nama dia mahasiswakini.blogspot.com. Kita tiru macam mana Malaysia Kini buat berita, kita tiru. Kadang-kadang buat contoh cari Syarlini. Waktu itu isu Syarlini. So MPP yang pro mahasiswa ini ambil gambar Syarlini, pusing sikit taman 1-2, ambil gambar banyak-banyak. Jadi budak kampus tengok, pro mahasiswa ni lagi buat kerja. Timbul isu-isu, kita tulis banyak-banyak. Nak menunjukkan bahawa kita ni aktif lah. Jadi maklumat-maklumat itu sampai kepada orang dalam kolej. Jadi akhirnya tahun 2009-2010 kita menang besar di UM. Kerusi umum daripada 9 kita bertanding, kita menang 8. Bila kita cek, memang faktor media baru itu cukup dominan. Blog itu waktu itu baru nak tumbuh. Aktivis baru nak menulis blog waktu itu. Apa matlamat? Nak menang, nak menonjolkan PAS ni hebat ke? Ataupun kita nak tumbangkan UMNO? Di peringkat pusat, kenapa kita berebut? Di Kota Damansara, kenapa perlu berebut? Bila kita dah buat keputusan, kita mesti akur kepada keputusan. Kenapa kita perlu tak puas hati itu ini, sebab itu benda yang boleh merencatkan kemenangan, dan UMNO akan tepuk tangan pada kita. UMNO tak perlu buat kerja. UMNO ini kalau tuan-tuan tengok cara pemberitaan dalam utusan, saya tengok cukup syarat dengan propaganda. Kalau kita tengok macam mana utusan punya pemberitaan, macam mana berita harian punya pemberitaan. Sinar harian dia memang orang kata orientasi profit lah, itu kita tak sentuh. TV3 berita harian dia buat gaya yang agak tak berapa nak keras, dia serang sikit-sikit. Utusan kalau ada gambar yang dia kata mirip Azmin, dia siar habis sampai kalau orang marah pada utusan. Memang dia tahu yang orang akan marah pada utusan, tetapi ada segmen masyarakat yang akan percaya kepada berita macam itu. Jadi ini cerdiknya propaganda UMNO. Sebab itu UMNO ini, cara dia pemberitaan itu kita kena baca lah, kita kena teliti, yang memang kita tak ada. Sekarang ini dia nak jahanamkan Pakatan Rakyat ialah dengan melaga-lagakan antara pro ulama dan profesional. Kita nampak UMNO tak campur. Pemimpin UMNO tak respon isu ini. Tetapi macam mana media dia? Bila timbul isu kapal Sing buat kenyataan, di highlight kenyataan kapal Sing, esok tu keluar kenyataan Ustaz Harun Taib. Kenyataan Ustaz Harun tak keras pun, biasa saja kadang-kadang. Tetapi di highlight besar-besar. Ustaz Nasharuddin punya kenyataan di highlight besar-besar. Tujuan dia ialah untuk nak suruh kita ni rasa, yang nak menang rasa geram kepada yang nampak lawan kapal ini. Jenis yang pegang pada fundamental rasa geram kepada yang nak menang ini. Jadi benda itu yang kita kena teliti. Kita ini dah kena main dengan UMNO daripada dulu sampai sekarang. Kita kata kita boykot media UMNO, tetapi pimpinan kita respon berita daripada utusan. Saya tak faham betul. Kita kata kita boykot, tapi tiba-tiba keluar. Kadang-kadang keluar kenyataan muka depan, pimpinan bangga. Keluar utusan muka depan. Ya, masuk kena harimau. Benda ini kita kena ingat, berita utusan ini dia bukan buat secara spontan. Setiap berita, setiap perkataan itu diputuskan oleh Biro Politik UMNO. Itu kita kena ingat. Sekarang ini kita dimain-mainkan oleh media mereka tanpa sedar. Bergaduh ulama profesional, PAS dengan PKR pun mula panas, DAP pun tak berapa, macam-macam. Kita kena sedarlah. Media UMNO akan terus melaga-lagakan, tinggal lagi kita ni macam mana. Kalau benda yang berlaku di Sungai Aceh, Sungai Aceh tu? Sungai Aceh, di Kota Damansara, di Semenyih itu terus berlaku, akhirnya kita akan jadi macam Semangat 46 dan Angkatan Perpaduan Ummah. Dia akan jadi sejarah, UMNO akan terus berkuasa dan kita perlu menunggu masa yang lebih lama lagi untuk menang. Akhirnya rakyat yang akan menderita. Sebab pusing kok mana pun UMNO lagi yang di pemerintah. Jadi kesianlah rakyat kita ni, tak ada benda sangat kan, mungkin boleh kerja sebagainya. Tetapi rakyat yang pendapatan rendah, yang mungkin tak ada pendapatan, mereka itu menderita. Kalah kita 5 hari bulan hari itu, mereka menangis. Sebab mereka dah terbayang dah, harga minyak akan naik macam-macam, harga barang akan naik sebagainya. Jadi kita kena sedarlah bahawa tanggungjawab nak menang ini besar. Jangan bila kita kalah kita bagi macam-macam definisi. Kita sebenarnya tidak kalah, kita dah menang, tetapi kita macam-macam. Saya dengar definisi kalah menang ini simple. Menang ialah dapat 112 dan ke atas, itu saja. Kalau dapat kurang tak payah nak kona lah. Rakyat tak boleh makan. Ahli mungkin terima, seronok, lega.
Tetapi rakyat yang dengar mereka bersedih. Tak payah sedap hatilah, buang masa. Kalah, kalah. Tak payah nak apa. Akui kekalahan. So itu saja, sekian. Assalamualaikum. Ya, baik, cuma mungkin saya tak nak tanya soalan, cuma saya nak respon tadi. Ada yang Melati sebut pasal Presiden dalam ceramahnya menyebut tentang pil kuda kan, dan juga karmat kan, Nabi bernabikan karmat kan. Saya ikuti benda ni secara macam dia cakap. Saya mengkajilah tentang ni, perkara ni. Dan yang terbaru, kita lihat yang terbaru, calon Samsul apa nama dia? Samsul Amin. Dia keluar dalam berita, dia keluar dalam buat press conference kan. Dia menangis kan. Dia menangis secara emosinya, dia mengatakan bahawa menunjukkan bahawa sedihnya dia kerana dia dituduh sebagai pengedar kuda dan sebagainya. Dalam kenyataan Tok Guru, kalau kita perhatikan secara sepintas lalu pun, kita dapati bahawa Tok Guru tidak menyebut mana-mana calon dah. Tok Guru beri contoh. Faham tak? Contohnya ada calon. Tok Guru bimbang kerana takut perkara yang berlaku di Perak itu berlaku balik. Tak? Sebab di Perak ni, kalau kita tengok dulu di tahun 2008, calonnya adalah calon tangkap muat. Calonnya adalah bidang terjun. Tak? Sebab itulah berlaku apa dia panggil? Lompat parti kan. Maksudnya calon PKR ni tak kualiti. Tak layak untuk jadi calon, apatah lagi nak menang. Tapi dia ditakdirkan Allah menang. Jadi sebabkan Tok Guru tidak mahu benda itu berlaku kembali, maka penelitian kita terhadap calon itu perlu lebih lagi kan. Ya, betul. Isu pil kuda, apa yang sebenarnya berlaku? Kalau saya boleh respon lah, tak? Memang benda ni berlaku sungguh tak. Orang kampung tu tahulah, kenal lah dia ni tak. Tahulah dia ni perangai ni tak. Dan kalau dia nak dakwa Tok Guru, dia nak dakwa Tok Guru di mahkamah. Katanya nak dakwa Tok Guru di mahkamah, tapi sampai hari ni tak saman Tok Guru tak. Hanya keluar press conference itu kata tak berani saman. Kalau dia saman Tok Guru, dia akan kalah. Kerana kita ada bukti rakaman suara. Tak. Bisnes dia tu tak. Kita kata pil kuda dan sebagainya. Saya tak nak sebutlah. Maknanya dia tak berani. Kerana Tok Guru ada asas. Tok Guru bukan bercakap saja. Maknanya benda tu dikaji, dan sampai hari ni Samsul Iskandar bila dicabar oleh Ustaz Zahruddin Muhammad dah untuk mari turun bersama dia, turun ke Bukit Besi untuk jumpa dengan Akar Umi, sampai hari ni dia tak sahut dah. Maknanya kenapa dia nak marah sedangkan benda tu ada asas? Takkan kita nak pilih calon, takkan nak pilih pimpinan kita. Wakil rakyat saya tak nak wakil rakyat saya jual pil kuda tak. Jawab. Okey, menjawab untuk sosialis nak jawab ke tak perlu? Tak perlu. Okey, tak perlu Tapi saya nak jawab pada Okey. sebab pasal isu pil kuda, dia waktu tu adalah waktu yang sangat tak sesuai. Bila mana nak cerita macam ni, membongkarkan semua benda waktu election, waktu kita mempromosi, waktu tu lah nak bongkarkan benda-benda tu. Itu satu marketing yang sangat tak bagus lah. Dan ya, lepas tu macam apa yang berlaku dekat Cikgu Ubat kan, Yusni Mak Piah kan, kita orang pun ada bukti apa yang Yusni Mak Piah buat. Dia ambil rasuah tu kan, kita orang ada bukti, tapi kita orang tak adalah nak hebohkan benda tu. Sebab itu rahsia yang akan rahsia PR. So macam tu lah. Kita kalau macam mana kita orang boleh jaga aib dalam satu parti, kenapa kena nak diwar-warkan kat semua orang aib dekat parti lain? Itu yang saya nampak lah. Saya nampak begini, saya nampak Tok Guru menjawab persoalan yang timbul. Kenapa berlaku? Jadi Tok Guru nak jawab, kenapa berlaku pertindahan kerusi di tujuh tempat? Antaranya Tok Guru sebut yang Terengganu berlaku, contoh tempat saya Sebang Takir kan. Calonnya tak kompeten, orang tak kenal, dia bukan calon Sebang Takir. Memang Terengganu ni, orang Terengganu antara negeri yang tak boleh terima kalau calon luar. Mesti orang dalam DUN tu dia duduk di DUN tu, mesti. Kalau parlimen lain lah, parlimen tak. DUN gitu. Maknanya dia duduk di rasanya di asal di Teluk Pasu. Maknanya Teluk Pasu ni bersebelahan. Maksudnya bukan dari DUN ni. Begitu juga tahun 2008 orang yang daripada Pulau Duyung di DUN Bukit Tunggal. Maknanya bukan DUN itu. Jadi kenapa bila PKR tidak ada calon tempatan dan tidak calon yang dikenali oleh ramai, maka mereka nak juga bertanding. Sedangkan PAS ada calon yang lebih kuat, yang lebih tough. Nampak tak? Maknanya Tok Guru nak menjawab. Macam sosialis juga. Sosialis, Tok Guru bimbang benda ni berlaku. Sejarah dunia telah membuktikan bahawa sosialis ni gagal. Antaranya Husni Mubarak.
Antaranya juga Muammar Gaddafi. Mereka yang dengan ni mereka tak apa, sesali mungkin marah. Tapi saya nak sebut jawapan Hasbi. Saya nak mengulangi jawapan Hasbi di Melaka dah. Hasbi sebut antaranya isunya ialah kita mesti melihat kepada sejarah. Dah, isunya pemimpin Arab yang jahat, yang korup tu, yang menzalimi rakyat tu, mereka mendakwa mereka ni sosialis dulu. Tapi akhirnya mereka tak laksana pun apa gagasan sosialis tu, dan komunis, termasuklah komunis lah, ada unsur-unsur komunis. Okey, itu jawapan saya. Okey, sebab saya tak lagi tadi waktu dah pergi ke sosialis. Ini isu yang lain lah, nanti kita debate lain lah. Jadi kembali kepada tajuk saudara Hasbi ya. Saya nak tanya, sebelum tu saya tak marah lah kalau nak kata kegagalan sosialis pun, sebab sosialis macam gagal lah. Kita mengakui lah. Okey, apa yang jadi kita lihat lah. Apakah problem PAS hari ni ataupun kelesuan yang berlaku pada PAS hari ni muncul disebabkan sistem perkaderan usrah yang sangat kabur. Kita tengok diorang buat usrah, kita pun tak tahu apa yang diorang baca buku usrah bincang apa. Kemudian kita dengar konsep dia maratib amal, individu muslim. Kemudian akhirnya pergi seolah-olah seperti Hizbut Tahrir juga kan, dia ada khilafah di hujungnya. Jadi kita pun tak jelas. Sebab macam tadi Saudara Habib mengatakan bahawa kalau pimpinan semua menulis, maka akan selesai banyak masalah. Tapi kita lihat ada seorang ataupun orang PAS yang aja sangat menulis, buat satu syarikat Junior Resource, Ustaz Ridwan Nur. Tapi apa yang dia tulis? Dia seorang yang baiklah. Dan dia menulis, tapi dia menulis dalam satu benda yang sangat romantis. Dia terkenang benda-benda yang silam dan membuat satu benda penulisan-penulisan yang saya tidak tahu apakah ia bermanfaat untuk semua orang-orang PAS lah. Jadi dalam usrah kita bincang apa je? Sebab saya pun antara orang yang pernah duduk di dalam usrah lah. Jadi yang kita baca ni buku semua ni buku aliran kita aja. Kita tak baca buku lain. Jadi saya nak minta komen sebab adakah problem PAS hari ni daripada pemuda pada anak-anak muda yang dalam gamis, pemram dan sebagainya, apa yang mereka bincang dalam usrah? Buku apa yang mereka baca? Buku ekonomi apa yang mereka baca? Sebab ahli-ahli PAS ni yang dalam usrah ni, dalam bahasa lain JIK, dia orang semua ni lepas ni nak tak nak dia orang akan menjadi ahli parti. Jadi buku apa yang dia orang telah baca? Dia macam Madayani fil Islam, apa artinya saya mengenal Islam, itu sahaja. Jadi itulah, jadi saya minta penjelasan. Komen ke? Okey, keren. Silakan. Terima kasih saudara Benz. Ini sudut yang saya dah terlupa. Ini sudut penting. Soal SISDEP, memang antara yang mempengaruhi kemajuan parti ialah silibus kita. Apa benda yang kita bincang dalam kita nak melahirkan ahli-ahli kita daripada dia sekolah sampai dia sekarang. Dan saya tengoklah antara buku yang kita bincang adalah buku-buku yang sama aliran dia. Mazayat ni tentang rukun rukun 20 ke apa, saya pun terlupa dah. Sama tinggal. Apa Ma'alim Fitarik kan, benda-benda itu. Buku itu penting. Tetapi buku itu sepatutnya kita dah hadam untuk tahun pertama ataupun kedua kita terlibat dengan usrah PAS, perkadiran PAS. Maknanya kalau dia start masa tingkatan 4, tingkatan 4, tingkatan 5 cukuplah buku itu. Tetapi malangnya mungkin ini benda yang kita kena perbetulkan lah. Bacaan itu perlu dipelbagaikan dan benda-benda yang sama itu dia perlu diselang-selikan dengan benda yang lain. Umpamanya takkanlah kalau kita masuk usrah dalam masa sebulan 4 kali usrah, benda yang dicerita rukun, benda-benda yang tadilah. Mengapa saya mesti Islam dari sudut akidah, ibadah dan sebagainya. Benda itu penting. Tetapi kita ada isu yang lebih besar yang kita juga mesti tahu. Sebab itu bila kita bincang isu-isu ini, ya, ini antara contoh lah. Tapi kalau kita bincang benda-benda itu saja dan kita tak bincang benda-benda kenegaraan, soal perlembagaan Malaysia, berapa ramai yang boleh cerita secara detail. Kadang-kadang yang ambil law pun di kalangan ahli PAS ini tak boleh menjawab isu perundangan itu dengan tepat. Bila orang tanya di AP akan buat negara Kristian, dia pun terkiar-kiar. Dia pun betul ke anda kena baca macam-macam.
Jadi pembudayaan ilmu itu walaupun ada, tetapi dia tidak pelbagai. Dia tidak, orang kata kalau istilahnya tak ada ta'addud lah. Ta'addudi ya. Jadi perlunya ta'addud ini sebab kalau kita hanya baca benda yang sama, kita hanya akan dapat benda itu saja. Kita tak akan dapat yang terbaik. Kalau kita nak dapat yang terbaik, kita mesti ada semua benda. Kita kena ambil semua yang ada, semua idea yang ada dalam dunia ini, dan kita pilih yang terbaik. Malangnya kita hanya baca satu idea saja. Jadi tidak ada idea lain. Maka yang terbaik itu yang kita baca itulah. Memang ini benda yang kita kena, orang kata kena ubah, transform betul-betul lah, bukan benda kecil. Saya ingat kita kena, kalau boleh dalam setahun itu laporan ekonomi negara pun kita kena canai. Umpamanya dari sudut buku-buku yang ditulis oleh UMNO pun kita kena baca. Buku Malay Dilema Melayu itu ialah buku yang walaupun nampak simple, tetapi buku itulah yang menyebabkan orang nama Mahathir ini boleh diangkat jadi pemimpin besar. Kita kena ingat beza umur Mahathir dengan Tun Razak 3 tahun je. Mahathir dengan Tun Hussein 3 tahun saja. Tetapi Mahathir tak jadi Perdana Menteri lepas Tun Razak. Mahathir tak naik dengan mudah dalam UMNO. Waktu dia jadi Perdana Menteri, waktu dia jadi timbalan Presiden UMNO pun, sebelum itu dia jadi naik Presiden nombor 3 lepas Tengku Razali dan Tun Ghaffar. Sebab apa Mahathir tak naik? Sebab dalam UMNO waktu itu dia tak adalah doktrin ini. Macam kita ada kepimpinan ulama. Dalam UMNO dulu dia ada satu konsep yang kalau kita nak faham, dia sebut sebagai kepimpinan bangsawan. Anak Sultan Tunku Abdul Rahman mudah nak naik. Bila Tun On keluar, boleh angkat macam itu saja. Tun Razak, anak bangsawan daripada Pahang, mudah nak naik. Mahathir ni bukan anak bangsawan, dia cuma anak guru besar biasa. Jadi Mahathir susah nak naik. Jadi Mahathir ini, dia orang yang cerdik. Dia membentangkan idea dia. Dan nak dapat Malay Dilema itu, bukan main kara je, orang Kelantan kata. Bukan main duk renung atas langit, terus tulis, tidak. Dia membaca buku yang sangat banyak. Kalau kita tengok dalam Yayasan Kepimpinan Perdana tu, kita nak download pun tak cakap, tak larat, tak larat nak download. Betapa banyaknya buku yang dia ada. Dan macam saya sebut tadi lah, separuh itu buku yang kritik dia. Dan separuh saya tengok banyak buku-buku yang sebenarnya tak ada kaitan pun dengan dia. Tentang kebudayaan, tentang seni. Mahathir bila masa minat seni. Tetapi bila dia baca buku itu, pandangan dia ini memang sangat luas lah. Sebab itu dia boleh menulis, orang kata magnum opus, satu buku yang cukup boleh diharamkan selama 10 tahun. Ya? Zaman dia jadi PM baru dia buka balik haram itu. Jadi ini yang kita kena fikirkan. Yang kita kena budayakan dalam di kalangan ahli kita. Memang kena ubah banyaklah buku yang dibaca. Saya memang selalulah join bukan mengendali lah, pergi sebagai orang kata trainer lah lebih kurang untuk program yang kebanyakannya untuk mahasiswa kita di kalangan yang penyokong PAS ini. Dan saya tengok bila kita tanya berapa buku yang enta baca, yang enti baca dalam masa sebulan. Ada yang kata dalam masa sebulan tak ada buku yang dibaca. Dalam masa setahun ada kata ada 1 ataupun 2. Ini masalah besar. Ini masalah yang sangat besar. Sebab itu bila tanya siapa Tun Fatimah Hashim, menganga. Siapa Khadijah Siddiq, menganga. Tak tahu. Itu di kalangan pimpinan. Macam mana dengan ahli kita? Yang ramai-ramai itu, maknanya kalau pimpinan pun fail, ahli lagi ya. Lagi teruk lah. Jadi benda ini masalah besar yang memang kita mesti buat sesuatu. Jangan kita tengok pada masalah-masalah yang bukan masalah. Soal ketulinan fikrah umpamanya. Tak ada masalah pun. Nak tengok siapa paling tulen. Macam mana dia ukur saya tak tahu. Macam mana dia ukur. Siapa fikrah paling jelas. Macam mana saya pun pelik. Itu bukan masalah kita. Masalah kita ialah ahli kita tak membaca. Dan kalau membaca pun baca buku yang sama, yang stereotip. Kalau Mazhar Yakni pada form 1, sampai sekarang pun Mazhar Yakni yang dia syarah dalam usrah. Jadi ini memang, sebab itu kalau kita tengok sistem kaderisasi PAS ini, dia memang melahirkan ahli yang taat dan rajin bekerja. Betul, tak nafi. Tetapi untuk melahirkan pemimpin, kita jauh ketinggalan berbanding DAP dan PKR. Sebenda ini memang kita kena akui dan kita kena buat sesuatu lah. Ingat Asyatibi pun kena fikirkan untuk bantu. Okey, baik. Tapi Asyatibi bukan entiti PAS saja. Sila. Apa yang saya faham di sini,
maaf kalau statement saya ni agak kasar, tapi apa yang saya faham PAS pada hari ini sangat samar-samar, dan apa yang PAS pegang pun hanyalah bayang-bayang. Dengan kata lain, sebenarnya PAS duduk dalam zaman jahiliah. Zaman jahiliah. Sebab ilmu sangat kurang di kalangan pemimpin dan di kalangan ahli. Tapi saya tertarik dengan saudara Hasbi, dan saya bersetuju dengan saudara Hasbi sebab saudara Hasbi nampaknya seperti ada enlightenment, ada kesedaran di situ. Saya tidak pernah join mana-mana diskusi PAS sebelum ni, tapi saya ingin bertanya, berapa ramai orang macam saudara Hasbi? Dan kalau tak ramai, macam mana saudara Hasbi nak meramaikan? Saya ingin menukil Obama semasa dia berkempen masa pilihan raya. Dia kata, pada awalnya dia akan kata change, itu tukar. Dan selepas dia menang, dia cakap, for things to change, I must change first. Maknanya kesan penukaran itu sebenarnya dari kita sendiri. Dengan erti kata lain, pada hari ini kita mesti memperkasakan ilmu kita. Contohnya hudud. Bagi saya tidak setuju dengan satu statement daripada kepimpinan PAS mengatakan hudud ini hanya untuk orang Islam, sedangkan syariah itu sendiri tertakluk kepada af'al mukallaf. Af'al mukallaf iaitu bukan hanya manusia perbincangannya, tapi ianya tertakluk kepada manusia, haiwan dan juga benda. Sedangkan kafir dan muslim termasuk dalam golongan manusia. Maknanya hukum hudud masuk kepada orang kafir dan muslim. Terdapat kekosongan ilmu di situ. Dengan erti kata lain, tak membaca lah. Itu saja. Okey. Orang macam Hasbi kita dapat. Nasib baik dia orang PAS. Kalau dia bukan orang PAS, tak ada terus. Minggu lepas saya cek lah dekat pejabat Agung PAS, adakah nama saya ni ahli. Sebab dah hantar application tu dah 2 kali dan tak ada lagi maknanya borang ataupun kad keahlian tu yang dihantar balik ataupun CJ dan sebagainya. Jadi bila call tu dia kata oh ada nama dan dia bagilah nombor. So saya tak tahulah berapa lama nombor itu akan bertahan. Cuma persoalan berapa ramai Hasbi dan sebagainya saya tak tahulah. Saya ni bukanlah maknanya progresif ataupun tahu sangat pasal politik, cuma sedikit masa ada baca dan buat analisis untuk kongsi dengan orang. Cuma saya fikir nak ramaikan orang yang celik politik ini bukan satu benda yang mudah, tetapi dia tidak mustahil. Kalau kita kena dengan caranya, kita boleh buat lebih ramai. Dengan seantara yang saya buat ialah menulis buku lah, kemenangan yang tertangguh, dan insya-Allah ada 2 buku lagi yang sedang dirangka. Kita nak bentangkan analisis pencapaian parti politik di Malaysia ini pada tahun 59 sampai sekarang. Apa kekuatan parti-parti politik yang bertanding sebagainya, pimpinan dan sebagainya. Benda ini memang nampak menyusahkan kita. Saya pun tak pernah terfikir nak jadi penulis, tak pernah terfikir. Kerja dulu ialah nak kata senang tu tidaklah, tapi kerja di Yayasan Sultan Mizan dulu selesa lah. Hujung minggu balik tengok pantai, sia-sia sebagainya, selesa. Tapi saya duk fikir sampai bila nak selesa dalam keadaan orang Melayu yang terus ditipu oleh pemimpin sendiri, dalam keadaan yang parti kita walaupun dasarnya cukup kuat, dasar Islam cukup kuat, tetapi dah berpuluh tahun kita belum menang. Jadi benda ini saya tengok, sebab saya waktu dekat Yayasan Sultan Mizan itu saya pusing negeri, saya pegawai zakat. Jadi kita pusing negeri, kita tengok orang yang susah. Orang yang susah ini macam mana kesusahan mereka. Rumah tak ada atap, ada yang macam-macam. Negeri Terengganu ini negeri kaya, 2 bilion harta. 2 bilion itu memang selesai masalah. Tetapi kepimpinan yang teruk.
Saya sebut teruk sebab saya pernah meeting dengan Exco. Pernah selalulah jumpa menteri besar dululah. Bersalam sebelum hentam dia. Dulu tak hentam. Tapi bila masuk meeting Exco, tuan-tuan bayangkan, tahun pertama saya join meeting dia handle mesyuarat itu macam kita buat kedai kopi. Oh, saya ni masuk Dewan Parlimen, Dewan Rakyat, Dewan Undangan Negeri, macam-macam ada ceritalah kehebatan dia berbahas. Kemudian tahun yang kedua, mesyuarat yang keberapa, yang tahun yang seterusnya itu saya masuk, merapu lagi. Tahun yang terakhir, tahun 2013, saya masuk dalam mesyuarat itu, dia boleh tanya pengarah pembangunan kebajikan negeri, program ni bawah mana ni? Dia boleh tanya, maknanya dia jadi Exco 4 tahun, 5 tahun, dia tak tahu apa-apa. Macam mana dia nak handle rakyat miskin kalau program pun dia tak tahu? Siapa agensi yang uruskan? Maknanya Terengganu punya Exco bawah BN ini saya ingat cukup teruk. Zaman Mak Said. Mak Idris dulu mungkin okey sikit. Tapi zaman Mak Said semua cak ayam ataupun politik ubi gadong. Politik ubi gadong ni dia fikir dia saja. Jadi kita ini ialah kita kesian kat rakyat lah, kita pun rakyat. Adik-beradik saya juga rakyat. Rumah saya itu daripada tahun 87 buat rumah sampai tahun lepas tak ada jalan nak masuk ke rumah. Maknanya kalau nak parking kereta kena parking rumah nenek. Jalan kaki dalam lebih kurang dalam 50 meter, 100 meter lebih kurang baru boleh. Hari biasa tak apalah. Tetapi kalau datang musim tengkujuh terpaksa nak mengarung air. Jadi bila saya balik ke Terengganu, saya tengok, teruk betul. Kerajaan negeri, takkanlah sebab kita ni sokong PAS, maka kamu tak bagi kami jalan. Teruk itu. Keluarga kita kena, jiran kita kena, orang-orang lain kena. Jadi apa yang kita buat ialah tak lain tak bukan dengan mencerdikkan orang. Macam saya bolehlah tulis buku sedikit sebanyak. Asyatibi boleh buat liqaq maqasid dan sebagainya. Proses ini menyusahkan kita. Buat apa duduk sini malam-malam? Buat masa je baik duduk. Kalau ada isteri mungkin boleh. Tetapi kita duduk sini buat apa? Inilah proses untuk nak bagi maklumat, nak cerdikkan setiap daripada kita yang datang pada hari ini balik dan share. Balik cerita ke adik dia, ke abang dia. Dan proses ini walaupun rumit, akhirnya kita akan nampak sebagaimana orang Cina sekarang ini solid sokong DAP. Proses dia bukan mudah. Daripada dulu DAP pernah kita pernah tengok kan Lim Kit Siang kapal Sing kalah. Sampai disindir sebagai expired, obat expired. Memang teruklah dulu. Tahun 1999-2004. Sekarang ini kita tengok macam mana dia. Cukup hebat. Lim Guan Eng boleh jadi ketua menteri. Tak pernah terfikir kita DAP menang di Pulau Pinang. Jadi proses ini saya cukup yakin. Saya cukup yakin benda ini mesti diteruskan dan akhirnya kita akan tengok orang Melayu juga akan celik politik. Semua kaum di Malaysia akan celik politik dan akhirnya kezaliman itu akan tumbang. Kalau kita menang tapi rakyat bodoh, naik pakatan pun pakatan akan belasah juga rakyat. Tapi kalau rakyat cerdik, naik siapa pun, pemerintah akan takut untuk buat lebih kurang dengan rakyat. Itu benda yang sangat penting. That's why bila saya tulis KYT ni, saya rasa menyesal juga. Sebab nampak macam condong kepada pakatan. Banyak mengkritik PAS, tapi orang PAS yang hentam balik. So, saya fikir mungkin buku-buku yang seterusnya kita orientasikan pada rakyat lah. Tak perlu lagi nak memihak kepada mana-mana parti. Supaya kita lebih neutral dan manfaat itu rakyat akan dapat. So itu yang saya ingat kita boleh buat, saya boleh buat, saudara-saudari juga boleh buat. Benda ini tak mudah, tetapi bukan mustahil untuk kita lakukan. Okey, right. Ada lagi 5 minit. Soalan mesti pendek dan jawapan pun mesti pendek. Kalau jawab lebih, derma RM2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ana Nasrul daripada Seremban, dengan pengarah Dewan Pengarah Pilihan Raya dan Lepas Kawasan Seremban yang bercuti. Jadi ada soalan untuk Saudara SB ialah, adakah dalam PAS khususnya ataupun dalam Malaysia ni dia ada pemimpin yang jelas visinya ke arah mana dia nak bawa rakyat ni dan berani untuk mempertahankan visinya, bekerja untuk visinya sehingga berjaya. Contohnya kalau macam Dr. Mahathir dengan Malaysia 5 dia memang memperjuangkan visinya itu kan. Jadi tidak adakah dalam pembinaan sama ada PAS, keadilan yang akan begitu.
yang nampaknya kebanyakannya nak popular, sekadar memperjuangkan isu untuk menaikkan diri dan mungkin bertanding ataupun menawarkan diri tanpa visi yang jelas, disokong dan nampak menjadi magnet kepada orang untuk bersama dengan dia sebagai kepimpinan yang dihormati dan bekerja untuk visinya. Mungkin terus sehingga memahamkan visinya pada rakyat dan terus memperjuangkan dengan istiqamah kan, sehingga berjaya visinya walaupun banyak cabaran-cabaran. Jadi mungkin Hasbi boleh komen sikit. Sila. Pemimpin yang ada visi ni saya tak berapa nampak di belah Pakatan Rakyat. Di belah UMNO itu ada Mahathir. Ada Mahathir yang jelas visi dia, walaupun kita tak setuju banyak, tetapi dia jelas. Dan dia ialah maknanya dia berjaya lah, sikit sebanyak dengan apa yang dia dah capai sekarang. Cuma di peringkat pakatan ini saya baca juga Hala Tuju Datuk Seri Anwar. Saya pun tak berapa nampak dia punya visi dia ke mana. Sebab banyak keputusan yang kadang ke situ, kadang ke sini. Dulu begitu tegas untuk tak layan UMNO, sekarang ini nampak nak berdialog. Saya tak faham itu. Di peringkat kita, kalau Tuan Guru, Presiden PAS ini, visi dia dari sudut negara Islam itu jelas. Tetapi tak ramai orang ataupun macam tak ada orang yang boleh terjemahkan visi itu untuk dilaksanakan dalam bentuk program, dalam bentuk polisi yang boleh kita lakukan untuk perintah Malaysia. Visi dia itu besar. Dia menulis banyak buku dia. Kita pun tak sempat nak baca. Tetapi dia lebih kepada dasar fundamental, ideologi. Mesti ada orang yang boleh terjemahkan. Dalam PAS, Dr. Mujahid dia ada visi dia. Tetapi saya baca sekarang itu lebih kepada soal nak perkukuhkan PAS, perbaiki PAS dan sebagainya. Visi soal masalah orang Melayu, isu antara etnik itu tidak disentuh banyak. Tak ada ramai pemimpin melainkan beberapa orang pemimpin muda lah. Di peringkat Nik Nazmi ada menulis sikit sebanyak, pimpinan PKR ada menulis sikit sebanyak. Tapi saya tengok kalau kita tak menulis, memang orang tak faham misi kita, visi kita ke mana. Jadi sebab itulah Lim Kit Siang, yes, Pakatan Rakyat ada Lim Kit Siang, tetapi visi dia itu memang kita ada yang kita tak setuju lah. Dia menulis Malaysia in Trouble, macam-macam. Saya baca tajuk buku dia itu memang mencakupi. Dan lebih Lim Kit Siang ini, kalau kita tengok, kita buat comparison dalam Handset Parlimen, ucapan Lim Kit Siang daripada dulu sampai sekarang, ucapan dia ialah ahli parlimen yang terbaik dari sudut konten dia. Kalau kita tengok, ada seorang ketua pemuda PAS, dia bagi ucapan dalam parlimen, dia boleh tanya kepada menteri, bagaimana wang, kadar tukaran wang ini ditentukan. Itu soalan 3 tempat, tak bolehlah dia tanya. Jadi maknanya beza. Lim Kit Siang soalan dia memang substantif dan futuristik. Umpamanya dia tanya soal Akta Petroleum 75. Dia tanya Tun Razak, apa timbal balik kerajaan kepada kerajaan negeri bila kita ambil minyak daripada negeri ini? Yang umpamanya di Terengganu, Sabah, Sarawak. Tun Razak jawab soalan itu. Dan jawapan Tun Razak itu sekarang ini digunakan dalam tuntutan royalti oleh negeri Kelantan. Maknanya, ucapan dia tahun 75 itu, sekarang ini kita guna. Maknanya, mana ucapan pimpinan PAS yang dulu-dulu yang kita boleh guna sekarang? Saya ada baca juga. Tok Guru Nik Aziz, dia ada banyak sentuh soal missionary, Freemason. Itu isu yang antara yang dulu. Dari sudut ekonomi itu saya tak nampak wujud banyak. Kalau ucapan antara pimpinan yang saya tengok, dialognya sama. Bawa ayat Nabi Yusuf untuk menyimpan 6 tahun sebagainya, itu saja. Mana huraian yang lebih complicated, yang lebih komprehensif tentang polisi dan dasar ini? Itu yang bila kita baca ucapan dasar yang lepas, saya tengok ada isu-isu ekonomi. Tetapi bila Tok Guru bagi ucapan ekonomi, dia tak disambut. Dan mungkin saya tak tahulah sejauh mana kefahaman Tok Guru, saya yakin dia faham. Tetapi kenapa pimpinan pertengahan bawah-bawah ini tak bahas isu itu dengan mendalam? Tak ada jadi maknanya polemik isu ekonomi, tak ada. Yang jadi polemik ialah ketulinan fikrah, soal liberal, Islam liberal, sakwanjinya, kan? Umpamanya lah. Jadi isu itu yang dominan. Jadi saya ingat kita kena ubahlah. Kalau kita nak perintah, kita kena jadi cara orang nak perintah. Kalau nak kekal membangkang, teruslah dengan cara yang sekarang. Sekian, terima kasih. Okey, tak ada lah, harap tak ada apa dah, insyaAllah. Kalau ada tak puas hati nanti kat kedai kopi tu, kita berentak pasal pula, insyaAllah. Cuma sebelum penutup ni, Ana nak tanya satu soalan saja kepada Hasbi. Siapa calon timbalan presiden pilihan Hasbi? Sila jawab dengan ringkas dan padat. Saya nampak orang itu bukan penyandang lah, bukan Tuan Haji Mat Sabu. Dia antara dua.
sama ada Haji Salahuddin ataupun Datuk Husam. Pandangan saya lah. Dan kalau Ustaz Tuan dia sesuai, tapi di peringkat naik presiden untuk masa ini. Sebab apa? Sebab kalau dua-dua ulama, dia akan jadi konflik polemik yang berterusan. Ulama pegang atas dua-dua, dia akan jadi masalah, dia akan bergaduh terus-terus. Jadi dia mesti ada kompromi, sama ada Haji Salahuddin ataupun Datuk Husam. Itu saja pandangan saya lah. Nak kempen apa saya tak berminat, sebab tak guna kita menang pemilihan kalau kita kalah pilihan raya. Okey, right. Okey, terima kasih banyak pada Hasbi kerana bentang idea, pandangan dia pada kita pada malam ni. Dan kita bagi satu tepukan gemuruh pada beliau kerana berjaya bentang dan berkongsi pandangan dengan kita pada malam ni. Dan insya-Allah yang terdekat pada 12 hari bulan Mizi, 12 12 kita bersama dengan Dr. Muhammad Ma'rufah. Dia akan bentang pasal satu tajuk, pengaruh falsafah Islam dengan falsafah Yunan. Tajuk dia menarik Lepas tu pada pada 20 hari bulan kita akan panggil Amin Ahmad. Dia tulis sebuah buku. Tajuk buku dia adalah Pasaran Sosial. Fokus free market, konsep free market ataupun pasaran kapitalis. Itu istilah sosialis kutuk, libertarian Jadi dia fokus pada pengalaman Jerman. Insya-Allah dia dah tulis buku dan Nana selalu iklan. Ada kat belakang dia Kat belakang ada buku, boleh ambil, boleh baca, tapi kena belilah. Kan? Lepas tu insya-Allah kita akan wacanakan pada 20 hari bulan. Dan kemudian itu je lah insya-Allah. Cuma akan datang bulan 10 kita akan cuba dapatkan Syamul Rais. Dan anak nak cuba bincang abang untuk tajuk negeri Islam mungkin insya-Allah. Kita dah rancang satu program. Kemungkinan dekat-dekat dengan pemuktamar kita nak panggil 2 orang tokoh calon untuk pemuda PAS untuk wacana kat sini. Yang pertamanya Zul Hazmi yang kena Ustaz Din Tontowi insya-Allah. Kita cuba usaha daripada sekarang. Setakat ni Zul Hazmi okey. Jawapan daripada ketua pemuda belum lagi. Kita doalah, minta-minta biar dapat lah. Kalau tak dapat nanti takut Ana pula nak tanding pula ketua pemuda tapi aku ni pun Alipah rasa macam tak sah Jadi terima kasih banyak pada sahabat sekalian kerana menjayakan program pada malam ni. Kita doalah pada Allah SWT mudah-mudahan terus berjalan program wacana kita ni untuk minda anak muda kita supaya lebih maju. Dan Ana rasa inilah cara untuk kita meminda tamadun di masa akan datang insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.